Okay, Assalamualaikum and good morning. So maybe we can start our ROF today. Thank you very much for all the participants for your efforts and for your time come and join and to our ROF. Hari ini bersamaan tiga Ramadan kan? Dan ROF yang pertama pada bulan Ramadan. So harap presenter kita pada kali ini tak terputus nafas sebab berpuasa. So kena present pada waktu puasa. And, tapi boleh cakap seru-seru lah. Kita boleh bagi masa ekstra kalau dia nak. So Dr. Julina pada hari ini sebagai presenter kita yang akan bawa tajuk Reka Bentuk Komik Melayu di Malaysia, satu bacaan hermeneutik kerohanian karya Rejabat. Okay. Seperti biasa, sebelum kita habis session ROF pada hari ini, link CSD dan CPD akan saya berikan. Tapi kena tunggu pada penghujung program event lah, supaya semuanya kekal pada kedudukan dan ikuti sesi ini sampai habis. Sebarang Q&A, segala pertanyaan ataupun pandangan ataupun apa-apa saja yang nak diberikan kepada Dr. Julina boleh hantarkan secara terus, kena on mikrofon ataupun boleh typekan komen pada ruangan chat untuk saya bacakan, dan juga boleh hantar komen jika anda menyertai ROF secara online dalam FB School Arts USM. Jadi saya bacakan sedikit tentang latar belakang Dr. Julina Muhammad, Dr. Julina Ismail ataupun Kamal. Beliau merupakan pensyarah dalam bahagian reka bentuk multimedia, new media dan reka bentuk di Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia, dan mempunyai Bachelor of Design dalam bidang grafik di UiTM, juga Bachelor of Arts and Design with Honours dalam bidang grafik, MA dalam bidang Art and Design iaitu Visual Communication and New Media, serta mempunyai PhD dalam bidang literature iaitu menjurus kepada creative writing yang diperolehi dari Universiti Sains Malaysia. Beliau merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Seni yang mengajar dalam beberapa kursus, antaranya lukisan animasi, teknik animasi, permodelan grafik 3D, animasi 3D, projek reka bentuk 1 new media dan projek reka bentuk 2, serta kursus universiti iaitu hubungan etnik. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang komik dan juga animasi. Oleh itu beliau mempunyai beberapa geran yang telah pun dijalankan, seperti sebagai contoh Malaysian Traditional Games, a study to evaluate the effectiveness of learning games through 3D animation, dan juga geran luar dari FRGS iaitu sebagai contoh Sustaining the Malaysian Performing Arts of Bangsawan and Mak Yong. Itu adalah geran bersama dalam research bersama tim yang lain. Jadi saya bacakan sedikit literature abstrak tentang tajuk yang akan beliau bentangkan pada hari ini. Komik ialah suatu bentuk seni sastra bersekuen yang merangkumi visual dan teks tersusun. Sifat komik melibatkan teknik bercerita dengan unsur-unsur naratif seperti dalam karya sastra yang konvensional. Kini seni komik semakin berkembang luas dengan kewujudan dan kepelbagaian bentuk komik daripada pelbagai pengarang komik. Keistimewaan Rejabat yang secara popular digelar Raja Kartun Malaysia memberi peluang kepada pengkaji menganalisis karya komik beliau, komik Rejabat dari sudut reka bentuk lukisan iaitu visual, penceritaan iaitu teks. Kajian ilmuwan lepas juga banyak membincangkan aspek-aspek komik Melayu pada lapisan luar. Namun komik Melayu perlu diteliti dengan lebih mendalam untuk mencukir maksud pada lapisan dalam dan luar agar lebih memahami jati diri dan tentang pengarangnya dan juga metodologi yang digunakan.
Jadi Dr. Julina dah bersedia ke? Ya. Okey, kalau kita dah bersedia mungkin kita boleh mulakan. Silakan Dr. Julina. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Siti Suhaili, moderator pada hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Sarina, host untuk Webex session dan Facebook. Dan terima kasih juga kepada semua yang hadir pada hari ini. Okay, tajuk perkongsian pada sesi ini bertajuk reka bentuk komik Melayu di Malaysia, satu bacaan humanistik kerohanian karya Rejab Had. Okey. Kita mulakan dulu sedikit latar belakang tentang komik Melayu di Malaysia ya. Komik merupakan salah satu bentuk seni sastra yang agak lama wujud di Malaysia. Jadi seni sastra ini menggunakan susunan gambar dan teks yang membentuk jalinan cerita. Jadi saya berikan definisi komik boleh kita rumuskan sebagai suatu bentuk seni bersekuen, sequential art yang merangkumi susunan visual dan teks. Ya, sifat komik ni melibatkan teknik bercerita dengan unsur-unsur naratif seperti dalam karya sastra biasa. Jadi pembaca dibawa ke alam lain untuk menghayati dan memahami cerita pengarang komik. Justru aktiviti membaca komik ni sebenarnya hampir sama seperti aktiviti kita membaca novel. Jadi komik merupakan salah satu cabang dalam seni kartun. Okay, manakala tadi kita pergi definisi komik kan. Jadi sekarang definisi kartun pula ialah suatu karya visual bercampur teks yang pendek dan tidak bersekuen. Komik tadi bersekuen kan, jadi komik kartun tidak bersekuen. Malah ia berbentuk representasi yang lucu, tajam dan mengandungi bentuk sindiran. Jadi kartun itu sendiri berfungsi sebagai alat menyampaikan maklumat yang bersifat kritikan politik dan sosial dan sering menerapkan unsur-unsur kiasan dan jenaka atau humor yang berkesan serta menghibur. Even sifat kartun tu lebih kepada melontarkan sesuatu pendapat tentang isu-isu semasa atau topikal. Jadi pembaca itu sendiri perlu berfikir dan memahami maksud yang ada pada kartun. Jadi perkembangan komik di Malaysia ni mungkin ada yang sedia maklum bahawa seni perkembangan komik di Malaysia bermula dengan kewujudan seni kartun sejak dekad 1970-an apabila pada ketika itu kartun-kartun editorial diterbitkan dalam akhbar Melayu di Malaya. Sebagai contoh Warta Jenaka, Utusan Zaman dan Majlis. Pada ketika itu peranan kartun sangat penting dan banyak mempengaruhi pembaca dengan kemunculan kartun pertama Wak Ketuk oleh Muhammad Ali Haji Sanad atau AS menerusi Utusan Zaman telah membuka ruang kepada seni kartun tanah air. Beliau pada ketika itu menghasilkan kartun Wak Keledek pada masa sama dan kemudian kartun-kartun ini diserap menjadi siri komik dan menjadi perintis kepada pertumbuhan seni komik di negara kita. Selepas tu lewat dekad 40-an pula, seni komik Melayu telah menyaksikan suatu gerakan baharu dengan kemunculan pengarang komik seperti Saidin Yahya, Jamil Sulong, Abdullah Salehi, A. Ghani, K. Bali, O.S. Arsyad, Muhammad Hussein dan beberapa lagi lah. Mereka ini telah membawa suatu bentuk yang lebih meyakinkan dalam reka bentuk komik. Selepas tu muncul majalah hiburan yang
kalau tak silap, bermula pada mulai tahun majalah hiburan pada tahun 1946. Okey, pada ketika ini majalah hiburan telah membuka peluang kepada beberapa pengarang komik menghasilkan komik bersiri pada setiap keluaran majalah. Pada tahun 1950-an pula, seni komik semakin berkembang dengan kemunculan beberapa komik oleh Saidin Yahya. Jadi Saidin Yahya pada ketika ini membawa tema-tema tradisional yang diangkat daripada cerita mitos, legenda dan kisah daripada sejarah Melayu. Kemudian pada tahun 1960-an pula, kegiatan seni komik pada tahun ini yang paling rancak kerana pada ketika ini syarikat penerbitan seperti Pustaka Antara, Sinaran Bros, The Sentosa Store Kuala Pilah, Geli Limited dan Melayu Raya Press menunjukkan minat yang tinggi dalam menerbitkan buku komik di pasaran. Pada era ini melahirkan lebih ramai lagi pengarang komik baharu yang menunjukkan potensi masing-masing. Termasuklah Alias Kulub, Osman Baru, Mio Syahriman, Sulaiman Awang, Hussein Saad dan yang beberapa lain lah. Jadi perkembangan seni komik negara semakin terselah dan peningkatan bilangan pengarang komik baharu dan majalah komik pada akhir 70-an sehingga sekarang amat memberangsangkan. Jadi pada ketika inilah lahirnya wujudnya pengarang-pengarang komik yang terkenal seperti Allahyarham Rajab Had, Allahyarham Raja Hamzah, Jaafar Taib, Azman Yusof, Zainal Buah Husin, Ujang, Pak Rosem, Arwah Fatah, Nan, Don. Kalau yang kartunis wanita pula Cabai, Nora yang pertama ya, kartunis wanita pertama Nora. Okey. Pada ketika ini banyak terhasilnya karya kompilasi komik dalam bahasa Melayu dengan menerapkan unsur-unsur kemelayuan dalam rekaan komik mereka. Jadi pengarang Allahyarham Rajab Had digelar sebagai Raja Kartun Malaysia dan dilantik sebagai penghulu pada ketika itu. Beliau Allahyarham bekerja di majalah Gila-Gila. Jadi pemikiran Rajab Had ni lebih berkonsepkan pada 3M, iaitu menghibur, mengajar dan menyedarkan. Okay, di Malaysia sastra seni komik semakin berkembang luas dengan kewujudan dan pelbagai bentuk dari pelbagai generasi pengarang komik. Jadi hasil peningkatan bilangan ini telah menyemarakkan kemunculan pelbagai genre komik tempatan. Kebanyakan pengarang komik ini menunjukkan pemahaman, penghayatan dan pengetahuan yang berbeza menerusi komik masing-masing. Jadi setiap karya komik tempatan mempunyai keunikan tersendiri dan memberi peluang kepada pembaca atau pengkaji melihat dan menganalisis komik dari segi gaya lukisan iaitu visual dan penceritaan teks. Jadi banyak daripada kajian ilmuwan lepas membincangkan tentang aspek komik pada luaran sahaja. Walhal ciri-ciri komik Melayu ini perlu difahami dengan lebih jelas dan lebih menarik jika keseluruhan ciri komik Melayu itu difahami pada lapisan luaran dan dalaman juga. Jadi isu pemahaman komik ini jika dikaji dan dilihat secara lapisan dalaman akan memperlihatkan pelbagai maksud yang tersirat yang ada kalanya hanya difahami oleh pengarang itu sendiri atau orang yang membaca atau pembaca yang memahami itu saja. Jadi pemahaman dan pengertian terhadap sesuatu komik itu sebenarnya hanya dapat dirungkai dan disingkap maksud tersurat dan tersirat melalui penghayatan dan pengupasan yang mendalam terhadap komik. Jadi isu pemahaman komik Melayu
memerlukan pencerahan dengan lebih jelas. Jadi kajian tentang ilmu memahami komik Melayu secara tersirat sebenarnya belum pernah dilaksanakan secara terperinci. Jadi hal ini merupakan salah satu kekurangan dalam bidang keilmuan komik kerana belum diterokai secara khusus. Jadi memandangkan isu tentang komik Malaysia ni belum selesai, jadi itulah tujuan objektif kajian untuk melaksanakan objektif yang pertamanya menganalisis tema dan ciri-ciri komik Melayu daripada karya-karya terpilih pengarang komik Malaysia, khususnya Rejab Had. Yang kedua, mentafsir maksud dalaman tema komik Melayu berdasarkan hermeneutik kerohanian terhadap karya-karya terpilih Rejab Had. Yang ketiga, memahami jati diri pengarang komik Melayu sendiri, khususnya Rejab Had, bagi memperlihatkan kepribadian dan keistimewaan beliau dalam penghasilan komik di Malaysia. Jadi komik-komik yang terpilih ini merangkumi karya yang mempunyai teks dan visual sebagai asas kepada kajian ini. So analisis terhadap teks dan visual yang dikaji ini mempunyai kaitan dengan pentafsiran maksud luaran dan dalaman, juga isi-isi mistikal. Jadi hal ini membolehkan kajian ini menentukan sama ada sesebuah teks itu dapat menyampaikan kebenaran ataupun pengalaman seseorang pengarang. Jadi kajian ini berfokuskan kepada 4 buah komik terpilih, tapi pada hari ini saya hanya berkongsi satu sahaja. Jadi kajian ini sebenarnya berfokuskan kepada 4 buah komik terpilih pengarang Rejab Had. Okay, Rejab Had ni nama sebenar dia lah Rejab bin Had, tapi nama penanya ialah Rejab Had. Jadi antara komik yang dipilih untuk untuk kajian ini, Serena Siti Rugaya, Tan Tintun, Mawa Mawa dan Awang Bohong. Jadi karya-karya ini dipilih kerana ianya dikenal pasti mempunyai konsep dan ciri-ciri sastra Islam yang mempunyai makna dalaman yang kurang pembaca komik ketahui. Jadi fokus pemilihan komik hanya tertumpu kepada pilihan komik yang diterbitkan oleh majalah Gila-Gila, kerana terbitan komik Melayu Gila-Gila ini telah diterbitkan selama 37 tahun. Antara justifikasi pemilihan karya Rejab Had ini pun berasaskan kepada faktor reka bentuk komik, kandungan teks dan visual, dan populariti yang tinggi berbanding dengan komik yang dihasilkan oleh Rejab Had. Jadi di samping itu juga kelebihan dan kehebatan pengarang Rejab Had ini dan sumbangan pencapaian beliau dalam industri seni kartun komik di Malaysia. Jadi kajian ini hanya menghadkan bacaan hermeneutik kerohanian terhadap komik Rejab Had sahaja. Ianya telah dikenal pasti mempunyai sifat dan ciri-ciri sastra Islam, iaitu mempunyai unsur perlambangan retorik dan simbolisme yang lahir dari pancaran intuiti, iaitu hati yang difahami oleh pengkaji lah, itu saya. Okay. Simbolisme dalam tradisi Islam selalunya ditentukan oleh pancaran cahaya intuiti yang murni, dan ianya akan mempengaruhi manusia lain menyedarinya bagi mencapai pengalaman yang dituju. Jadi manusia ataupun pembaca yang memainkan peranan penting dalam menentukan simbol-simbol itu apabila ia menyedari apa yang dimaksudkan oleh simbol-simbol yang dikenal pasti. Jadi kepentingan simbol dalam Islam merupakan perbendaharaan akliyah dan rohaniyah yang universal dalam tamadun Islam itu sendiri. Jadi wajarlah kajian ini memilih bacaan hermeneutik kerohanian untuk tujuan menyingkap maksud komik pada lapisan dalaman. Okay. Jadi kepentingan kajian ini diyakini bahawa pemahaman terhadap komik Melayu khususnya di Malaysia
menerusi hermeneutik kerohanian ini dapat memberi pemahaman dan pengetahuan terperinci mengenai tema dan ciri-ciri komik Melayu. Jadi melalui hermeneutik kerohanian juga, perincian terhadap maksud teks dan visual dalam komik Melayu itu dapat dikupas bagi memahami pengalaman, pemikiran seseorang pengarang komik. Jadi hermeneutik kerohanian ini secara tidak langsung menyelongkar mesej dan maksud pada lapisan dalaman yang disampaikan oleh pengarang komik melalui perasaan dan jiwanya dalam setiap karya. Jadi kajian ini mengubah pandangan dalam aspek pengetahuan dan pemahaman dari segi ilmu tentang komik Melayu di Malaysia yang pada umumnya sebelum ini hanya dianalisis pada lapisan luaran komik sahaja, seperti dengan menggunakan yang sebelum ini teori sejarah seni dan teori sosial. Jadi kajian ini merupakan satu penjelajahan baru yang mengubah pandangan terhadap tafsiran ilmu seni komik yang sebelum ini hanya bersifat luaran sahaja. Jadi secara umumnya kajian melalui bidang hermeneutik kerohanian ini akan menambahkan sumbangan pengetahuan dalam aspek pemahaman tema komik sebagai kaedah pemahaman baharu dalam analisis komik di Malaysia. Secara tidak langsung ia meningkatkan ilmu dari aspek kesusastraan bagi membantu aspek seni komik menerusi perungkaian teks dan visual. Jadi kajian ini juga memperlihatkan kewujudan dimensi kerohanian pengarang dalam pengkaryaan komiknya. Jadi hermeneutik kerohanian ini adalah salah satu pendekatan kesusasteraan dalam konteks seni bagi memantapkan metodologi pendidikan dalam bidang sastra dan seni pada kini dan seterusnya pada akan datang. Jadi kajian ilmiah ini memberi kepentingan dalam memberi ruang pemahaman dan penerokaan baharu dalam mereka bentuk komik serta memberi satu kaedah pendidikan baru terutamanya sebagai sumbangan kemajuan pendidikan dalam industri seni komik di Malaysia. Okay, metodologi yang digunakan untuk kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang telah dikenal pasti bagi membantu proses pengumpulan dan penganalisian data dan maklumat yang berkaitan dengan kajian komik. Ia melibatkan analisis tekstual dan visual dalam setiap komik terpilih. Ianya bertujuan untuk menganalisis tafsiran makna yang lebih jelas dan kemungkinan mempunyai makna yang lain. Jadi analisis ini menggunakan teori hermeneutik untuk memperlihatkan lapisan atas dan lapisan dalam teks dan visual komik. Di samping itu, kaedah lain seperti pemerhatian, temu bual, perbincangan dinamik kumpulan turut digunakan untuk membantu kajian ini. Jadi berbalik kepada kaedah analisis tekstual merupakan satu kaedah yang komprehensif dalam menilai sesebuah teks dan visual, kerana kaedah ini bukan sahaja menganalisis teks dari segi penggunaan bahasa, bahkan ia meliputi makna tersurat dan tersirat dalam sesebuah teks dan simbolik visual. Ini analisis tekstual yang dilakukan ke atas sesebuah teks yang bertujuan untuk memahami teks tersebut berdasarkan zahir teks. Jadi kaedah ini membantu pembaca memahami teks dan visual dengan lebih mendalam. Jadi proses menganalisis sesebuah karya ini memerlukan pembaca memahaminya dari segi zahir komik serta maknanya yang tersirat. Proses ini juga memerlukan penelitian daripada pelbagai sudut supaya kandungan
kandungan komik tu lebih jelas. Okay. Proses analisis yang digunakan melibatkan aspek tata bahasa dan makna. Jadi ianya dilihat dari segi struktur ayat yang digunakan, termasuk penggunaan kata ganti nama, penggunaan kalimah ayat yang sama makna, penggunaan perdana wacana dan sebagainya. Jadi kedua aspek makna meliputi makna di sebalik sesuatu ungkapan. Selalunya ungkapan yang dimaksudkan itulah ungkapan pengulangan, ungkapan makna yang sinonim dan antonim, makna yang berlawanan. Jadi kaedah ini sebenarnya membantu proses pentafsiran terhadap teks dan visual serta pemahaman dan perincian terhadap konteks komik tu lebih dalam dan lebih menekuni maknanya. Jadi kaedah analisis tekstual ni dia lebih sesuai digunakan untuk kajian ini kerana subjek kajian berbentuk teks dan melibatkan penggunaan bahasa dan simbolik visual. Jadi melalui analisis tekstual ni ia dapat difahami makna tersurat, tersirat di sebalik penggunaan teori hermeneutik kerohanian pada setiap teks dan visual komik. Sekaligus ianya membantu pembaca memahami karya komik secara menyeluruh. Okey, jadi kita sebut sedikit pasal Rajab Had. Ianya Allahyarham Rajab bin Had ni lahir pada 1939 dan telah meninggalkan kita pada 2002. Berasal daripada Permatan Pauh, seberang Perai, Pulau Pinang. Keistimewaan Rajab Had yang digelar oleh sebagai Raja Kartun Malaysia menarik minat untuk menganalisis karya komiknya dari sudut visual dan tekstual. Jadi seperti metodologi yang digunakan pada kajian ini bersifat kualitatif dan melibatkan kaedah tafsir dan bacaan literal lebih pada aspek visual dan tekstual untuk mendapatkan maksud luaran karya komik. Proses ia juga kalau ikutkan hermeneutik kerohanian ni lebih atau dengan kata Islam bermakna takwil lah. Jadi proses pentakwilan ni merupakan pentafsiran dan pemahaman makna tersirat dan simbolik berdasarkan kepada sesebuah karya yang mempunyai nilai kerohanian. Jadi kalau kita tengok kerohanian tu sendiri merupakan dimensi penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat yang berpegang kepada agama dan adat, istiadat serta budaya. Jadi istilah kerohanian ini merujuk kepada unsur rohani dalam diri manusia dan ciri-ciri peribadinya. Jadi dimensi kerohanian manusia merangkumi unsur-unsur seperti roh, jiwa, akal dan nafsu. Dalam Islam, hal ini meliputi nilai seperti memelihara rukun dan amalan agama termasuk syahadah, solat, zakat, puasa, ibadah haji, taubat, sabar, syukur, tafakur, cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, dimensi kerohanian juga meliputi akhlak, sikap adil, tolong menolong, kasih sayang dan nilai-nilai murni yang lain yang membawa keharmonian dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia khususnya. Jadi kerohanian, kalau kita tengok daripada dimensi kerohanian itu sendiri, ia merupakan lawan kepada kejasmanian. Jadi tingkah laku manusia itu terkawal dan terbentuk ke arah kebaikan. Jadi perlakuan ini sebenarnya dikuasai oleh unsur kerohanian. Jadi unsur kerohanian itu sendiri
berjaya menundukkan unsur kejasmanian dan sensual, terutamanya hawa nafsu yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kerohanian itu adalah dimensi dalaman yang menjadi intisari kepada manusia dan pengawal sifat kemanusiaannya. Jadi dalam dalam karya sastra, dimensi ini tidak dapat dihayati dengan bacaan luaran atau kaedah tafsir semata-mata, kerana karya sastra jika dihayati dan dengan bantuan bacaan dalaman, iaitu hermeneutik kerohanian ataupun kita panggil takwil, dapat dirungkai melalui bacaan hermeneutik. Jadi bacaan ini sebenarnya memperlihatkan suatu kebenaran baharu terhadap tema dan pokok persoalan komik bersama dengan kepribadian dan jati diri pengarang. Jadi dalam agama Islam itu sendiri, dimensi kerohanian manusia itu terbahagi kepada 4. Roh, jiwa, iaitu kalbu, akal dan nafsu. Jadi dimensi kerohanian ini merupakan entiti abstrak yang membezakan manusia daripada makhluk yang lain. Okay. Dimensi kerohanian ini tidak kelihatan pada pandangan mata kasar, namun ianya dapat dilihat oleh mata hati lantas difahami manifestasinya. Jadi pendek kata, dimensi kerohanian ini memberi makna kepada diri insan dan kehidupannya. Tanpa dimensi kerohanian ni, tujuan hidup dan sebab munasabab kepada kejadian insan akan hilang. Jadi dimensi kerohanian ini merangkumi aspek seperti ketakwaan kepada Tuhan, kepercayaan pada agama, penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat serta amalan budi pekerti yang mulia. Okay, bila kita tengok pengertian takwil kerohanian ataupun kita panggil dengan takwil, ya. Takwil adalah tafsiran yang mengupas hakikat, unsur, bahan dan rujukan teks. Al-Quran mempunyai ayat muhkam, iaitu ayat yang dapat ditafsir oleh akal manusia kerana unsur dan bahan teksnya dapat difahami dengan jelas. Jadi setiap hukum dan isi kandungannya dapat ditafsir tanpa perlu sebarang jenis tafsiran. Manakala ayat mutasyabih pula memberi peluang terhadap akal orang atau manusia yang berpengetahuan luas dalam mengungkap pemahaman dalaman. Sebagai contoh, ayat mutasyabih ni memberi peluang kepada generasi seterusnya, yakni Khalaf, mengungkap rahsia-rahsia Al-Quran yang masih belum diungkapkan oleh generasi terdahulu, yakni Salaf. Jadi ayat ini ataupun takwil ini menyediakan ruang tafsiran bagi orang yang memiliki makrifat mengetahui rahsia Al-Quran. Jadi pengertian menurut bahasa pula oleh Ibnu Manzur, takwil ni ialah pengetahuan dengan tujuan akhir atau tempat kembalinya sesuatu atau sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara lahiriah sehingga memerlukan dalil lain untuk mengungkapkan makna di sebalik teks. Dalam erti lain, makna takwil ni adalah mengembalikan sesuatu pada asalnya. Okay, menurut terminologi oleh Al-Jurjani, takwil bererti mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Itu mengikut pengertian syariat, ianya memalingkan sebuah kata daripada makna lahiriah kepada makna yang lain sesuai dengan maksud Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi rumusan keseluruhan takwil ini pertamanya memberi pengertian makna teks. Takwil memperlihatkan sejarah teks yang merangkumi pemikiran, kecenderungan sastra dan konsep estetika yang dominan dalam masyarakat ketika itu. Jadi secara tidak langsung, hal ini memberi kesan dan pengaruh kepada pengarang teks untuk mencipta karyanya. Jadi kedua, takwil merujuk kepada falsafah Islam
alam realiti yang terdapat 3 tingkatan, iaitu alam jasmani, yakni alam al-nasud, alam imajinasi, yakni alam mitsal, dan sama dengan alam kerohanian atau alam malakut, dan alam ketuhanan, iaitu yakni alamnya tersebut alam al-jabarut. Jadi teks pula dibahagikan pada 3 peringkat makna, iaitu makna lahiriah, yakni ibarat, makna simbolik, majazi, dan makna rohaniah, iaitu hakikat. Jadi simbol dalam teks digunakan sebagai perantara antara makna lahiriah dengan makna rohani teks, seperti alam imajinasi yang menghubung barzah, yakni barzah di antara alam jasmani dan alam kerohanian. Jadi yang ketiga, takwil ni sesuatu penyingkapan makna dalaman teks yang bersifat kerohanian, iaitu memerlukan kesedaran gerak hati yang berbentuk imajinasi secara kreatif. Jadi hal ini kebanyakannya karya penulis Melayu yang lama atau klasik berkait dengan ajaran tasawuf dan bersifat simbolik. Malah pengaruh tradisi karya ahli sufi dilihat menerusi beberapa karya sastra Melayu menyerapkan nilai dan unsur budaya setempat dan membawa perubahan ke dalam kehidupan Islam. Okay. Jadi takwil ni lebih kata merujuk kepada teks yang merangkumi aspek kesedaran, iaitu tersirat. Jadi aspek ini berkaitan dengan gambaran dunia dan situasi jiwa pengarang pada ketika dia melahirkan atau menghasilkan karyanya. Jadi situasi jiwa pengarang pada waktu melahirnya karya itu dipengaruhi bukan sahaja situasi kejiwaan peribadi pengarang, tapi juga oleh faktor sosial ataupun faktor politik pada ketika itu. Jadi boleh dikatakan sastra karya yang tercipta melalui proses kejiwaan dan pengalaman batin yang kompleks. Jadi penelitian yang menggunakan takwil memberi perhatian makna dalam teks tidak hanya tertumpu pada makna luarannya, ia dilakukan bagi mencapai makna terakhir daripada karya komik yang diteliti. Jadi selalunya bagi seseorang pentakwil ni dia yakin bahawa makna dalaman secara tidak langsung menghidupkan teks yang asli ketika proses pembacaan dan pemahaman sedang berlangsung secara menyeluruh. Jadi kalau menurut Ibnu Arabi, takwil itu sendiri adalah memberi makna penemuan makna batin teks yang bermaksud mentafsir, menemukan kembali dan menerangkan makna kerohanian teks dengan melakukan penyingkapan ke atas ungkapan simbolik. Jadi selalunya seseorang pembaca atau pentakwil itu mampu mencari rujukan objektif dan berdialog serta mengeluarkan kefahaman mendalam ke atas kandungan teks. Jadi pertemuan hubungan teks dalam konteks kehidupan masa kini akan wujud. Sebab itu tumpuan utamanya lah simbol miksal yang wujud dalam bentuk majas yang meliputi bahan subjektif dan objektif. Okay, pada asasnya hermeneutics terbahagi kepada dua, iaitu hermeneutik biasa yang selalu digunakan oleh negara barat dan hermeneutik kerohanian lebih kepada agama Islam. Jadi hermeneutik biasa ni sama maknanya dengan kaedah tafsir. Jadi hermeneutik kerohanian pula merujuk kepada kaedah takwil yang sering digunakan untuk memahami karya yang diyakini mempunyai lebih daripada satu lapisan makna. Jadi hermeneutik kerohanian digunakan untuk memahami karya masa lalu maupun masa kini. Yang pentingnya hermeneutik kerohanian ini
bertitik tolak pada kepercayaan tentang wujudnya makna lapisan dalaman atau simbolik pada sesebuah karya. Okay. Jadi hermeneutics ni diyakini bahawa makna komunikasi manusiawi itu boleh difahami dengan dua jenis pentafsiran yang sewajarnya yang saling melengkapi. Pertamanya tafsir yang digunakan oleh pentafsir luaran yang memberi perhatian pada permukaan teks. Yang kedua itu adalah takwil lah, akhirnya tafsir simbolik yang dilaksanakan oleh pentafsir dalaman, khususnya terhadap karya yang mempunyai unsur-unsur kerohanian. Jadi Profesor Muhammad Saleh Jaafar dalam bukunya, dalam penerbitannya Pilgrimage to the Orient, Takwil as a Form of Islamic Hermeneutics 1988, menegaskan tentang tradisi Islam, iaitu kaedah atau proses tafsir itu sendiri adalah pentafsiran literal yang hanya membawa kepada pemahaman luaran terhadap sebuah teks yang dikaji. Sebaliknya, kaedah atau proses takwil itu sendiri dilakukan oleh ahli sufi untuk membawa kepada pemahaman kerohanian, itu pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam. Okey. Ini adalah proses analisis karya komik yang dijalankan adalah berdasarkan hermeneutik kerohanian Islam, iaitu proses takwil dan proses tafsir dan proses takwil. Okay. Jadi hermeneutik kerohanian ini melibatkan tiga unsur penting, iaitu pengarang, mutazalifah, teks, yakni ibarah, dan pembaca sebagai mutalaki. Di dalam konteks sastra Islam pun unsur pengarang adalah pencipta, unsur teks bermaksud Al-Quran ataupun hadis, dan unsur pembaca itu adalah umat Islam lah. Okay. Proses analisis bagi hermeneutics ini berfungsi untuk kita memahami teks dan visual secara mendalam, iaitu butiran teks tidak hanya akan dapat tahu melalui maksud literal atau luaran sahaja, sebaiknya menjangkaui maksud implisit yang merangkumi bahasa dan konteks zaman penulis itu. Jadi secara prinsipnya hermeneutik ini menekankan pendekatan kefahaman dalam interpretasi teks. Tujuan itu tiga aspek utama yang digagaskan dalam makna, meaning, maksud, intention dan significant. Makna itu merujuk kepada pengarang asal teks. Makna tu ialah erti dalaman teks yang hanya difahami secara mutlak oleh pengarang asal teks. Maksud itu pula merujuk kepada proses interpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh dapatan sesebuah teks. Jadi maksud tu boleh berubah-ubah mengikut interpretasi pembaca. Jadi maksud ialah hak seorang pembaca teks dan tidak bersifat mutlak, kerana erti teks itu sebenarnya hanya difahami oleh pengarang itu sendiri. Manakala signifikan pula ialah satu bentuk fahaman teks yang membina konsep-konsep yang ada dalam teks bagi menggerakkan proses pemahaman teks ini juga. Hermeneutik sebenarnya memberi tumpuan kepada memahami teks secara menyeluruh. Okay. Inilah yang dikatakan proses hermeneutik, itu hermeneutik, kitaran hermeneutik, hermeneutical circle, di mana sesebuah teks itu mempunyai nilai maksud yang umum dan khusus. Okay. Proses untuk analisis karya komik ini tertumpu kepada penjelasan tentang apa yang unik dalam komik itu sendiri. Jadi
tujuan proses ini ialah untuk mendapatkan analisis data secara eksplisit dan implisit untuk keseluruhan karya komik yang terpilih. Untuk proses analisis juga, kaedah analisis ini dijalankan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh tentang proses penterjemahan data kajian secara sistematik. Terdapat 6 peringkat untuk analisis kajian ini. Pada peringkat pertama, proses selaman dilakukan bagi pemilihan dan penyusunan terhadap setiap komik. Keduanya, peringkat pemahaman dan pembacaan komik berlaku berulang kali, dan ini merupakan peringkat pertama bagi proses penterjemahan. Peringkat kedua iaitu pemahaman diteruskan bagi mengenal pasti pembinaan peringkat awal dan merekod data daripada pembacaan pertama. Pada peringkat ketiga pula, pengacarakan bagi mengenal pasti teks dan visual bagi merungkai maksud luaran dan maksud dalaman komik terpilih. Pada peringkat keempat pula, peringkat sintesis dan pembangunan tema komik diperhalusi dengan teliti. Manakala peringkat kelima pula, penerangan khusus tentang tema utama terhadap karya dan jati diri pengarang komik. Di peringkat yang terakhir untuk kajian ni dijalankan adalah penyatuan dan kritikan analisis bagi membuat rumusan keseluruhan terhadap dapatan kajian. Jadi sepanjang kesemua peringkat analisis data ini dijalankan, ianya lebih tertumpu kepada teks dan imej dalam karya komik yang dikaji itu dia sentiasa berterusan. Jadi proses ini bertujuan menangani sebarang prasangka yang terhasil pada bahan bacaan sebelum ini dan juga daripada pengalaman sendiri dengan membuat perbandingan secara berterusan antara hasil terjemahan kajian dan transkrip asal, iaitu karya komik asal, supaya ianya dalam proses analisis ni dia tidak akan tersasar daripada teks asal. Okay, inilah dah sampai kepada komik yang dijalankan, iaitu Selendang Siti Rogayah, suatu kisah percintaan. Tafsiran tafsiran dan pemahaman terhadap karya komik Rojahat Selendang Siti Rogayah pada umumnya dilakukan hanya lapisan luaran. Jadi karya ini sekadar jika dilihat dari segi luarannya, ini adalah kisah percintaan sepasang kekasih yang tidak kesampaian. Malah komik ni difahami hanya sebuah karya yang berbentuk jenaka ataupun lucu. Jadi jika penelitian karya ni dilakukan dengan lebih mendalam, ia akan memperlihatkan pengertian yang lebih mendalam maknanya. Jadi dengan sebab itulah kajian ini menggunakan analisis dengan menggunakan bacaan hermeneutik kerohanian ataupun takwil bagi memperlihatkan makna yang mengambil kira nilai budaya Melayu tradisional, perspektif dan amalan hidup masyarakat Islam yang menjadi latar belakang pengarang, iaitu Rajab-Had. Jadi bacaan pada peringkat permukaan ataupun luaran, komik Selendang Siti Rogayah ini menampilkan kisah cinta yang tak kesampaian antara dua insan. Jadi bila bacaan yang lebih mendalam, ianya memperlihatkan senario kisah cinta yang lebih tinggi dan mulia, iaitu kisah pasang surut hubungan cinta antara jiwa insan dengan Tuhan yang menciptakannya. Jadi dalam konteks Selendang Siti Rogayah ini, karyanya berbentuk simbolik dan mempunyai peringkat-peringkat hubungan mistik yang melibatkan pencarian rohani dan persoalan ontologi dan perihal kewujudan. Bila permulaan cerita Selendang Siti Rogayah ini
pengarang memulakan dengan menggambarkan pasangan muda Leman dan Gaya berdua-duaan di hutan yang berjauhan daripada masyarakat kampung. Dengan gaya bila kita lihat di sini, Leman melorikkan namanya bersama-sama Gaya sebagai simbol cinta sejati mereka. Jadi gambaran ini memperlihatkan satu ikatan perjanjian antara Leman dan Gaya. Kalau dia memperlihatkan percintaan dua insan yang kental dan mendalam. Seperti jika kita lihat kat sini, pengarang memperlihatkan suasana romantik dan dialog mereka yang terselah seperti yang tertera di muka surat komik ni. Jadi pengarang telah memperlihatkan lagi bagaimana dua insan ni sering berjumpa dengan berdua-duaan di tempat yang sunyi, melakukan dosa di sana, termasuklah berpegangan tangan, tepuk menepuk. Jadi perkara yang mereka lakukan ini sebenarnya perbuatan yang melanggar adat Melayu dan hukum agama. Jadi situasi ini memperlihatkan Leman dan Gaya sebenarnya diruntun hawa nafsu sehingga lupa akan kewajipan manusia untuk sentiasa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mematuhi suruhan dan larangannya. Jadi gambaran visual bersama teks Perjanjian Cinta di atas menampakkan wajah gembira seorang pemuda dengan kekasihnya yang asyik dalam percintaan, lupa kepada Allah yang menciptakan mereka. Akan tetapi jika dilihat menerusi proses pentakwilan oleh seorang pembaca yang peka kepada agama Islam dan arif dari segi sudut kerohanian, gambaran visual yang menampakkan yang di bawah pokok ni menimbulkan makna yang lebih mendalam, iaitu pokok yang digambarkan oleh pengarang ni mengingatkan pembaca tentang suatu kisah pokok yang dalam Al-Quran, perihal pokok yang terangkam sebagai simbol dalam kitab suci itu sendiri. Dalam surah Ibrahim, tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah telah membuatkan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon yang memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia supaya mereka selalu ingat, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk telah dicabut dengan akar-akarnya di permukaan bumi tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan yang iman, orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang zalim dan memperbuatkan apa yang dikehendakinya. Jadi dalam konteks surah ini, gambaran visual dengan lakaran tekstur sumpah cinta pada pokok di atas segera peringatkan pembaca dan pengkaji itu sendiri terhadap kelemahan iman dan kealpaan pasangan tersebut terhadap hubungan jiwa mereka dengan Tuhan. Mereka kelihatan terlampau asyik dengan bercinta dan melakukan dosa, dengan berhalwat, dengan berdua-duaan di dalam hutan. Jadi semua ini dilakukan tanpa rasa sedikit takut pada Sang Pencipta, jauh sekali untuk rasa cinta kepada Sang Pencipta. Jadi pada perkembangan cerita yang seterusnya memperlihatkan suasana romantis dan kegentalan rasa cinta pasangan tersebut. Jadi sekali lagi pengarang memperlihatkan dan mengetepikan norma dan adat istiadat Melayu serta hukum hakam agama Islam. Pasangan tersebut masuk dalam hutan untuk bercengkerama. Dalamnya Gayah ni menampilkan sehelai selendang sebagai tanda pengukuhan ikatan percintaan mereka. Jadi selendang ini dibahagi dua dan diciptakan oleh Gayah sendiri, diharumkan dengan wangian sedap malam. Jadi ianya dibawa ke tempat perjumpaan mereka dan ditonjolkan oleh Gayah sebagai simbol ikatan
bahawa cinta mereka tidak akan luntur. Malah mereka dengan selendang ni merupakan perjanjian yang mereka akan sentiasa bersama-sama. Dengan kata lain, Gayah ni meyakinkan si Leman ni yang hanya maut saja yang boleh memisahkan mereka berdua. Jadi dengan kagumnya melihat selendang yang cantik, harum dengan kata-kata setia Gayah, Leman dengan lantasnya bertanya dengan dialog mereka tentang selendang simbolik ni dengan kata-katanya seperti Leman berkata bagaimana kalau Gayah atau abang berkahwin dengan orang lain, dan Gayah menjawab kita akan cari jalan untuk berpisah walaupun anak ada beranak berempat. Jadi kalau dah beranak 4 tapi masih belum berpisah bagaimana? So Gayah jawab sehingga pasangan kita mati. Jika ditafsirkan secara luaran, ini tak adalah mengejutkan sangat. Jadi gambaran biasa tentang pasangan yang taat dan taksub dalam bercinta hatta sanggup memecahkan keluarga yang sudah beranak 4. Namun apabila dilakukan bacaan hermeneutik kerohanian, hasilnya lebih daripada itu. Yang ketara di sini adalah hakikat bahawa Gayah dan Leman ni telah sama-sama lupa pada hukum agama. Malah mereka juga lupa pada takdir dan kuasa Tuhan serta hikmah di sebalik suatu kejadian. Jadi mereka ni berdua memang dalam keadaan gairah bercinta sesama manusia, tetapi pada masa sama mengalami kerapuhan iman dan ketipisan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi jelas tadi kita boleh nampak ucapan dan Leman dalam kedua-dua peristiwa sebelum ni yang menggambarkan sifat hamba yang lupa akan Tuhannya. Hal ini kerana mereka taksub dan dengan cinta dan sumpah setia antara sesama manusia sehingga berpegang hanya petanda dan simbol cinta sebatang pokok dan sehelai selendang dan melupakan kuasa perintah dan takdir Allah. Jadi dalam tradisi Islam ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bererti mengakui adanya Allah yang Maha Pencipta bersama kuasa, perintah dan takdirnya. Jadi pada dasarnya iman pada Allah bagi manusia itu sendiri telah wujud ketika manusia itu sendiri dilahirkan. Jadi oleh itu kita sebagai manusia wajib menurut perintah Allah di samping memerlukan perlindungan secara mutlak dan menerima takdirnya. Jadi inilah yang dikatakan kecenderungan mencari perlindungan, iaitu disebut sebagai naluri agama, religious instinct. Jika agama itu dipegang kuat, maka kuatlah naluri agama dan iman seseorang. Jadi perbuatan Leman dan Gayah seperti babak tadi mengukuhkan cinta sesama mereka dan pada masa yang sama memperlihatkan kelalaian dan kerosakan iman mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hubungan cinta yang sedia ada antara mereka tadi dengan Tuhan dikira telah ternoda ataupun telah diputuskan sehingga mereka lupa pada perbuatan dosa dan takdir serta hikmah sesuatu kejadian. Jadi mesej inilah yang disampaikan oleh pengarang dalam babak ini. Okay, seterusnya apabila Leman dan Gayah ni telah pulang masing-masing ke rumahnya dengan keadaan gembira, hati berbunga-bunga, tanpa disedari, okay, bagi perkembangan bapa seterusnya pengarang telah memberi suatu babak apabila Leman dan Gayah itu sendiri diuji apabila Gayah ni dipaksa berkahwin dengan pilihan ibu bapa mereka, iaitu Tok Bek. Tok Bek ni lah guru silat lah yang terkenal di kampung dan memang tua lah Tok Bek ni. Jadi idea kahwin paksa ni telah menimbulkan konflik antara Gayah dan ibu bapa mereka. Jadi ibu bapanya. Jadi hal ini tidak sahaja kerana Tok Bek bukan orang yang dicintai, malah Tok Bek memang dah tua krepot kan dia ni. Jadi Gayah memang tak suka lah. Jadi jelas kekuatan cinta Gayah terhadap Leman diuji
oleh pilihan kedua ibu bapa mereka yang bersetuju dengan sebelum ini ada bapa menerima tepak sirih pinangan Tok Bek. Secara zahirnya di sini pengarang menampilkan visual dan teks yang mengurungkan itu tentang gayah yang terpaksa memilih antara keris pusaka iaitu artinya ada dua keris, dia kena pilih keris ke nak apa beg. Jadi dia terpaksa memilih jadi gayah terpaksa memilih apa ni dia bukan memilih, dia dalam keadaan pergolakan jiwa apabila perasaan mula-mula ia serba salah dan ketakutan untuk membuat keputusan. Jadi jika kita lihat lapisan luaran memperlihatkan gayah tidak memilih beg pakaian kerana dia tak boleh nak hidup bersendirian, dan gayah juga tidak memilih keris, yakni memberi tafsiran membunuh diri kerana ianya bertentangan dengan amalan solat dan doa seharian yang dilakukan dalam dirinya. Kiranya jika dia memilih keris, ibarat dia bunuh diri kerana ia bertentangan dengan amalan solat dan doanya seharian. Masih ada sekelumit iman dalam diri untuk tidak mati dalam keadaan sesat. Jadi oleh itu jika dia menerima tepak sirih, yakni menerima lamaran Tok Bek tu, walaupun Tok Bek tu bukan orang yang disukai, dalam hal bacaan unitik ia menambahkan makna itu gayah menerima lamaran Tok Bek kerana perkara itu telah ditakdirkan Allah untuknya. Jadi keadaan ini memperlihatkan bahawa ikatan jiwanya dengan Tuhan masih teguh. Jadi hakikat ujian yang diturunkan oleh Allah SWT terhadap gayah dan keluh bisikan hatinya memberi kesan positif, iaitu untuk menjadikan gayah ni lebih dekat dengan Allah SWT. Jadi bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Begitulah bagaimana gayah menerima takdir yang ditentukan Allah untuknya, dan jiwanya kembali memelihara hubungan yang rapat dengan Tuhannya. Jadi jika kita lihat di sini, pengarang menggambarkan tidak mudah untuk gayah menerima dan tidak mudah untuk dia memaklumkan kepada Leman keputusan mengenai pinangan Tok Bek. Jadi walau bagaimanapun dalam bab seterusnya ini gayah terpaksa menyampaikan kepada Leman tentang kedudukan perjanjian cinta yang mereka sebelum ni dengan dialog yang ada babak saya tak masukkan di sini ya. Kata gayah, perjanjian dengan Tuhan orang batalkan, ini kan pula sesama manusia. Jadi jawapan ini amat mengejutkan Leman sebenarnya. Jadi bila ada babak tu menunjukkan Leman dengan keadaan terperanjat, kecewa dengan jawapan gayah, dia pun balik. Situ baru dah sampai ke babak ni. Okay, dia balik rumah, dia menangis, dia jumpa kawan dia siapa nama ni? Malim. Jadi Malim ni cakap lah, dia pujuk lah ketika itu, nampak dia, kata jangan menangis Leman, lelaki pantang menangis, lelaki hanya boleh menangis ketika sembahyang tahajud yang di hadapan Kaabah saja. Jadi bila situasi menggambarkan bila mendengar kata-kata Malim tu dengan dia selitkan dengan cabaran kelakian dan nasihat keagamaan, resah gelisah Leman mulai reda. Jadi hatinya dah mula berpaling kepada Allah SWT dan semakin mengingatinya.
Begitulah dengan bersesuaian dengan firman Allah. Jika kamu memperoleh kebaikan, nescaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar, kemudaratan kepadamu, sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Okay. Dalam habislah babak ni, so jadi pengarang bergerak kepada perkembangan seterusnya apabila sebelum babak ni akan ada lagi satu babak sebenarnya di mana Leman ditakdirkan jadi menerima tamparan dugaan lagi hebat apabila Malim tu, kawan baik dia tu sebenarnya cintakan Gayah dan berjaya mempengaruhi Tok Bek yang tunang Gayah tu kan untuk melepaskan tunangan dia tu. Okay, jadi tapi Malim ni ada babak yang saya tak masukkan di sini. Sebenarnya dia menggunakan minyak pengasih kepada Gayah. Jadi tiba-tiba je Gayah tu pun dah jadi shock. Dah berpaling tadah, tak mau Tok Bek, dia nak Kak Malim. Jadi keadaan jadi bila keadaan Gayah tu nampak tergila-gila Kak Malim, jadi secara tak langsung Tok Bek pun menyerahkan Gayah ni kepada Malim. Jadi dengan situasi begini telah menyebabkan Leman ni terus patah hati. Jadi pada masa sama Leman terpaksa menerima ni. Jadi Leman pada ketika ini memang marah dan membuat keputusan membawa diri keluar daripada rumah dan seterusnya keluar terus daripada kampung. Akhirnya dia nak pergilah dengan membawa hatinya yang luka, yang sebelum ni ada babak yang dia cakap yang berbunyi, aku hampa Gayah, aku kecewa, hidup aku punah Gayah. Jadi dia perasaan Leman pada ketika itu memang terumbang-ambing lah kena. Pada masa sama selepas tu yang sebelum babak ni dia ada terjumpa dengan seorang bomong iaitu Pak Sukun lah yang mendengar keluhan Leman sambil berjalan keluar kampung kan. Jadi sambil Pak Sukun tu menegur dengan dialognya seperti Leman tu cakap, biarkan saya seorang diri di sini. Lepas tu Pak Sukun tu cakap, sebenarnya awak berteman. Jadi siapa teman saya? Leman tu menjawab. Pak Sukun cakap, syaitan lah. Syaitan memang suka orang mengeluh seorang diri kecuali orang yang sedang bertafakur. Jadi pada ketika itu Leman memang hanya membisu dan dia hanya meneruskan perjalanan dia. Jadi pada akhir konflik cerita ni sebenarnya pengarang mengakhiri konflik cerita dengan menyatukan Malim dengan Gayah, bukan Leman okay, sebagai suami isteri. Jadi Leman yang mengetahui tentang perkahwinan Malim dan Gayah ni redha dengan ketentuan Allah dan dia bertekad untuk merapatkan semula dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil ada dialog yang berbunyi yang Leman ni berkata kepada Gayah, aku akan mengembara sehingga ke Mekah. Di sana akan aku abdikan diri aku kepada Allah di kaki Kaabah kerana aku tahu dan aku sedar hanya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja merupakan cinta yang sejati, murni dan memberi kebahagiaan kepada kita di dunia dan akhirat. Jadi pada akhir babak itu Leman masih sempat menenangkan hati Gayah di hadapan suaminya Malim. Dia kata, okay, Gayah, okay, kita gagal mencantumkan selendang sekturu Gayah di malam pertama seperti yang kita rancangkan di dunia. Tak mengapa Gayah, kita akan cantumkannya di akhirat. Jadi dengan madah yang indah dan positif tu, Leman mengucapkan selamat tinggal lah kepada Gayah dan Malim. Lantas dia berjalan keluar ke kampung
Dan ini memberi makna yang situasi di mana Leman sudah bertekad untuk mengabdikan diri dia kepada Allah di kaki Kaabah. Okey. Antara selepas babak ni sebenarnya ada satu babak lagi. Masa di tengah berjalan tu ada lagi seorang wanita, gadis kampung yang samalah, datang tegur Leman tengah jalan-jalan kan, tegur lagi. Lepas tu dia konon nak ngorat lah kot. Jadi Leman ni cakap pada bibah tu, yang gadis yang tegur itu, dengan dialog, "Aku dalam perjalanan ke Kaabah, janganlah engkau halang perjalanan aku dengan sebuah pelamin." Jadi yang kita dapat gambarkan di sini bagaimana hal jiwa yang sudah merasai nikmat cinta Allah akan lebih sensitif terhadap gangguan yang menghalang perjalanannya kembali kepada Yang Maha Esa. Jadi jiwa itu dapat dengan mudah melupakan cinta manusiawi, malah dapat memahaminya dalam konteks alam abadi. Jadi jelas dalam petikan teks dan visual yang dikatakan tadi, watak protagonis yang dalam Selendang Setiru Gaya ni menemukan cinta sejati, iaitu cinta terhadap ilahi, iaitu redha dengan ujian terhadap diri dan pasangan di dunia ni lah. Jadi situasi ni merupakan gambaran keyakinan watak manusia terhadap takdir dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya jiwa manusia ini lalai dan hilang cinta terhadap Tuhan, ianya perlu diisi dengan kekosongan hati dan jiwa untuk kita mendekatkan kembali diri kita kepadanya. So jadi dalam konteks inilah yang memperlihatkan Leman yang redha dengan ketentuan Allah dan membawa dirinya keluar kampung. Dan ada kalau kita tengok gambar di bawah ni, dia telah berhenti di sebatang sungai dan membuang selendang Setiru Gaya dengan ada helaian babak seterusnya. Dia kata, "Wahai kaki, bawalah aku ke Mekah. Wahai sungai, kau telanlah selendang Setiru Gaya ini agar ianya tidak lagi dalam ingatan aku." Jadi jika kita lihat dengan ayat surah Al-Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat yang baik. Jadi jelas ini bentuk kecintaan yang disampaikan dalam ayat Quran ini tidak hanya kepada Allah tapi juga berbentuk yang lain. Jadi itulah Allah sampaikan bahawa kehidupan yang terbaik adalah di saat manusia itu sendiri kembali kepada Allah dan mendapatkan cinta Allah yang sebaik-baiknya. Jadi dengan ini jelas bahawa cinta kepada Allah akan berkembang mekar jika seseorang manusia itu sentiasa berusaha untuk mengisi kekosongan jiwa dan menguatkan imannya serta sentiasa mencari rahsia batinnya yakni sir sambil berjalan menuju Tuhan. Jadi kekuatan jiwa dan iman menjadikan seseorang itu lebih bahagia dan lebih sejahtera. Sesungguhnya pengarang ini berjaya memperlihatkan cinta yang tulen dan abadi adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang dikatakan hasil pencarian makna rohani melalui takwil terhadap teks dan visual dalam Siti-Siti Raya secara ringkas lah. Saya pendekkan sebab banyak satu buku, jadi saya ringkaskan berperingkat-peringkat. Jadi pada akhirnya kita memperlihatkan hasil pada hermeneutik kerohanian ini
memperlihatkan unsur jati diri dan kepribadian pengarang komiknya, Rejab Had, yang merupakan faktor utama dalam memberi kekuatan dan citra dalam sebuah karya. Dengan itu karya itu melambangkan kepribadian pengarang itu sendiri. Jadi bersesuaian dengan prinsip yang beliau nyatakan dalam berkarya, iaitu menghibur, mengajar dan menyedarkan. Sama juga dengan korpus karya beliau yang lain seperti Tan Tintun, Mawar Umawar, Programa Gila, Awang Bohong, juga memberi gambaran bahawa beliau berpegang kepada rangkaian prinsip ini yang merupakan unsur dan kepribadian beliau dan jati diri beliau sebagai pengarang. Jadi secara tidak langsung kepribadian ini mencerminkan bahawa Rejab Had ni adalah seorang pengarang yang kuat, mendukung budaya Melayu, taat kepada agama Islam. Jadi sebagai pengarang Melayu yang berpegang teguh kepada agamanya, beliau telah berjaya menerapkan unsur keislaman, unsur budaya Melayu dalam karyanya. Jadi semua ini telah dirungkaikan menerusi bacaan dalaman, iaitu hermeneutik kerohanian. Jadi antara sifat kesimpulannya lah, jadi sifatnya yang sebagai seorang pengarang yang yakin agama Islam, beliau telah berinteraksi berdasarkan jiwa, fikiran, hati dan akal yang menjurus kepada jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara tidak langsung kepribadian ini telah ditonjolkan menerusi karyanya yang mencerminkan akhlak manusia dan dalam masyarakat yang berpegang kepada ajaran Islam. Jadi akhlak yang tercermin dalam setiap perbuatan manusia itu sebenarnya membezakan jiwa seseorang manusia daripada manusia yang lain. Secara yang kita mungkin ada yang tahu, tradisi dalam jiwa manusia itu dibahagikan pada tiga peringkat nafsu. Yang pertama, mutmainnah, yakni jiwa yang mendapat cahaya keimanan dan berada dalam keadaan tenang. Kedua, ialah peringkat nafsu lawamah, iaitu jiwa yang mengenal baik dan buruk. Dan pada tahap yang kedua ini, ada kalanya manusia melakukan kebaikan dan ada kalanya manusia melakukan kejahatan. Yang ketiga ialah peringkat nafsu amarah, iaitu jiwa yang jahat dan mengarahkan kita kepada kejahatan. Jadi secara tidak langsungnya, Rejab Had ni menampilkan karya Selendang Siti Rughaiyah yang boleh ditafsirkan secara luarannya kisah pergolakan cinta antara Leman dan Gayah yang dalam keadaan kemabukan cinta menyebabkan kedua-dua watak ini lupa kepada hubungan azali mereka dengan Allah. Jadi kealpaan mereka terhadap Allah sering menyebabkan mereka menurut hawa nafsu, lantas mereka melanggar perintahnya dan berkhalwat melakukan maksiat. Jadi jika kita lihat secara takwil, kisah cinta ini terselit kisah keingkaran dan keinsafan manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya. Jadi karya ini sebenarnya menampilkan manifestasi jati diri Rejab Had, manifestasi jati diri Rejab Had sebagai pengarang yang menitik beratkan iman dan cinta kasih kita kepada Allah dan amalan budaya murni dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam. Jika pernah anda baca dalam majalah Humor Nasional terbitan 2008 itu, ada kartunis menyatakan kartunis tempatan seharusnya mempromosikan budaya sendiri daripada mempromosikan gaya dan budaya asing. Jadi secara kesimpulannya,
seperti yang saya ulang tadi, saya nak cerita Rukaya menampilkan kisah cinta antara lelaki dan perempuan, yakni cinta sesama manusia itu secara lapisan atas lah, luaran dia. Okay, dengan dengan kisah percintaan, Leman dan Gaya mengharungi alam percintaannya dan menghadapi satu demi satu dugaan, dan dia dipaksa oleh ibu bapanya, lepas tu dengan kawannya yang tikam belakang, Leman merampas Gaya, dan sekali lagi dia ni diduga, dan pada akhirnya yang kita boleh buat daripada lapisan dalaman pula terselit kisah pergelukan Leman merealisasikan iman dan cinta kasih terhadap Tuhannya yang dulu asyik bercinta tanpa mengira suruhan atau agama, kini mula ingat dan kembali kepada Tuhan dan redha dengan ketentuannya. Malah dia menampakkan yang watak Leman ni bertekad untuk merapatkan semula dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memperlihatkan Leman ni memasang niat untuk pergi ke Mekah dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya akhiri, saya rasa Rukaya ni bukan sekadar cerita komik yang berunsur jenaka, malah ianya sebuah cerita yang berkait dengan perjuangan jiwa manusia untuk kembali dekat dengan Tuhannya. Jadi dalam karya Rajab Had ni ialah terselit kisah pencarian rohani yang berliku dan sukar untuk direalisasikan kerana faktor nafsu dan tarikan kuat cinta manusiawi. Jadi kisah ini secara langsung memperlihatkan karya yang bersifat simbolik, pasang surut hubungan cinta antara jiwa insan dengan Tuhan yang menciptakannya. Jadi karya ini merupakan salah satu pencapaian yang tinggi bagi pengarang komik Melayu Rajab Had, dengan mempunyai jati diri yang kental dan sebagai seorang tokoh seni Melayu komik Islam kita. Okay, itu saja. Saya rasa Dr. Julina, saya rasa ini ROF paling panjang yang pernah kita buat setakat ni. Okey, mungkin bersesuaian dengan tajuk Dr. Julina dengan bulan Ramadan yang sedang kita jalani sekarang, manakah tajuk ni lebih berkonsepkan Islamik melalui komik yang dibuat oleh Dr. Julina. So saya harap semua para penonton, partisipan berasa insaf dan berdasarkan kepada surah-surah yang telah diberi, dan kembali mentafsir dan mentakwil diri sendiri selepas ni. Jadi saya tak nak cakap panjang, kita buka kepada question. Jika ada apa-apa soalan yang nak ditujukan ataupun pandangan ataupun apa-apa saja yang para pendengar nak sampaikan, silakan. Okey, kalau sebelum kita tunggu soalan, macam Dr. Julina, bagaimana nak memeshkan setiap dialog kartun dalam watak yang dibuat oleh Rajabat dan kepada surah-surah yang dipilih? Bagaimana, sebab surah kita ada banyak kan dalam Al-Quran, so bagaimana kaedah untuk nak mensuai padan surah tu dengan dialog yang diberikan? Okey, terima kasih Dr. Suhaili. Okay, pada peringkat awalnya memang sedikit mencabar sebab saya terpaksa mengumpul semua karya-karya Rajab Had, iaitu karya-karya beliau yang antara yang famous, yang unggul, yang sering mendapat tempat di kalangan pembaca. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, ada peringkat-peringkat analisis kajian komik tu. Jadi ada 6 peringkat. Masa tu saya terpaksa berulang kali baca dan baca. Jadi jika ada teks dan visual yang mempunyai unsur-unsur simbolik pada karya itu, saya dah pilih, saya dah sort ke tepi apa-apa karya komik yang dikenal pasti mempunyai unsur-unsur
kerohanian. Macam tadi ada perkataan Mekah dan ada karya Awang Buhung tu, ada unsur-unsur yang Islamik lah, kena ada unsur kerohanian. Saya akan pilih dan letak di satu bahagian untuk melihat setiap komik tu pula dialog tu susunlah nak ikut tema dia kan, jadi berperingkat, tapi kena pada awalnya memang dengan pembacaan yang berulang kali. Okey, untuk pengetahuan para penonton, memandang Dr. Julina dia tak boleh open camera hari ni kerana ada sedikit masalah internet, so kita hanya boleh dengar suara beliau je. Dan ada soalan daripada participant, any question you want to ask? Silakan, Dr. Hadi. Tak ada? Tadi dah pandai lah. Saya Dr. saya kena petik ya. saya sentiasa dalam ingatan, itu maksudnya. Silakan kalau ada cadangan ke? Terima kasih Dr. Julina di atas penerangan tentang menggunakan pendekatan hermeneutik kerohanian, dan sebenarnya pendekatan ini juga bukan sahaja dalam bentuk dalam analisis tekstual, tapi juga dalam analisis visual, dalam performing arts juga menggunakan pendekatan yang sama. Dan sebenarnya saya juga nak berterima kasih jugalah kepada Dr. Julina kerana pendekatan hermeneutik kerohanian ini juga telah juga merupakan satu pendekatan yang boleh digunakan juga dalam performing arts. Contohnya macam banyak traditional theatre juga menggunakan pendekatan begini ya, yang melihat dari segi bentuk visual tapi yang lebih berbentuk visual. Jadi dari segi analisis visual tersebut, contohnya macam kajian saya dalam Ayung memang banyak unsur-unsur ini yang kita boleh matchkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Dan memang sebenarnya dalam pendekatan tersebut kita selalu melihat dalam bentuk secara literal sahaja, tetapi bila kita melihat dalam bentuk yang lebih takwil dan lebih simbolik, memang banyak benda yang kita boleh nampak. Sebab kalau kita lihat dari bentuk secara luaran saja mungkin kita nampak dia seperti berunsurkan hiburan semata-mata, tetapi memerlukan ketajaman fikiran dan pengalaman peribadi yang kuat untuk memahami apakah yang sebenarnya yang nak yang hendak ditonjolkan sebenarnya ya. Dan memang betul kalau kita nak mappingkan dengan apa ayat Al-Quran yang sesuai itu, saya rasa memang mencabar kerana saya setuju sebab even dalam performing arts pun sebab banyak lagi ayat-ayat lain yang boleh lebih kurang sama yang boleh kita gunakan dalam menonjolkan apakah yang dimaksudkan dengan visual tersebut, bukan sahaja dalam bentuk secara literal. Sebab memang kalau kita tidak ada pemahaman bahawa this performance nampak macam hiburan, tetapi sebenarnya dia tak nampak apa yang dari aspek dalaman tersebut, memang sukarlah. Tapi saya memang nak memujilah dari segi sudut nak mappingkan surah tersebut. Kerana itu memang menjadi satu kayu ukur yang agak sukar. Bukan sukar bagi saya sebab ada banyak surah-surah yang boleh dipilih, kerana ada berbanyak surah lain yang boleh juga dipilih, kalau tak silap saya ya, Dr. Julina. Betul-betul, sebab nak matchkan setiap babak tu ada flow dia, sequence dia, itu agak mencabar jugalah. Sebab banyak surah, seperti Dr. Hadi cakap, memang banyak surah dalam Al-Quran, jadi kita kena pilih dan match bersesuaian dengan babak komik dalam komik tu sendiri. Jadi sebab kita tahu sebab Reza Wahad dia dalam dia punya dia punya perjuangan dalam kesenian tu melalui beberapa fasa. Jadi mungkin semasa interview dengan Reza Wahad mungkin dia telah ada share dengan Dr. Julina tentang dia punya perubahan jati diri dia daripada yang berbentuk yang lebih kepada menerapkan unsur-unsur menghibur, mengajar sahaja, dan mungkin
dia boleh lebih berbentuk Islamik. Mungkin Dr. Julina boleh share pada kita perubahan perubahan tu, dia punya journey tu, kerohanian dia punya pengembaraan kerohanian dia tu. Rohanian tu, okey, baik Dr. Hadi. Thank you. Sebenarnya saya tak berjumpa pun Allahyarham Rajab Had ni sebab dia dah meninggal pada 2002. Jadi alhamdulillah saya berkesempatan untuk berjumpa dengan ahli keluarganya, iaitu adik bongsu arwah Rajab Had, pada yang ada di Seberang Jaya. Saya sempat interview dia lah. Jadi adiknya ada bercakap tentang bila dah penghujung karya penghujung sebelum Allahyarham pergi, dia ada lebih mendekatkan diri dia dengan beberapa ajaran dengan lebih terperinci lah. Dia ada mendalami agama, ada mengaji dengan beberapa ustaz. Jadi sampai kat situ je lah. Jadi kini macam pada akhir perjuangan dia lah di dunia ini, dia dah mendekatkan diri dia kepada Allah. Jadi sebelum tu saya rasa mungkin setiap karyanya kita boleh dapat beberapa macam simbolik tentang daripada teks dia, karya dia mesti ada unsur-unsur Islam dan diselitkan juga dengan unsur-unsur budaya Melayu. Jadi kesempatan itu saya juga temu bual dengan Prof. Mulyadi, dengan beberapa anak murid dia, itu Ujang dan Pak Rosem di Kelantan, banyak menceritakan tentang perjuangan Allahyarham Rajab Had. Jadi dari situlah yang paling tepat yang saya rasa boleh kita guna pakai lah apabila adiknya sendiri bercerita tentang bagaimana pada akhir umur dia dalam 40-an itu dia telah sedikit sebanyak mendekatkan diri dia dengan lebih mendalami agama lah. Okey, terima kasih Dr. Hadi. Mungkin ada soalan ataupun daripada pendengar lain, pendapat ke? Okey, Dr. Azlina ada share tentang, terima kasih di atas perkongsian. Boleh Dr. Julina kongsikan babak yang manakah yang paling memberi kesan kepada Dr. Julina sepanjang membuat penyelidikan dan mengapa? Yang paling saya paling seronok, paling saya sekali Selendang Seterugaya. Dan sebenarnya empat-empat karya ni memang memberi kesan kepada saya sebab setiap babak ni, setiap tema kerana setiap ni memberi tema yang berbeza. Macam Tan Tintun dia lebih kepada lebih kepada memperingatkan kita tentang hari kiamat. Kalau anda berpeluang mencari komik Tan Tintun di perpustakaan di USM sendiri, ada di bahagian tesis koleksi Rajab Had, Tan Tintun, yang apabila saya membuat bacaan hermeneutik, ia mengarahkan satu peringatan manusia tentang hari pembalasan. Jadi yang Tan Tintun ni dan yang Selendang Seterugaya yang paling memberi impak lah, walaupun Awang Bohong tu dan Mawar turut memberi kesan yang hebat jugalah untuk kajian saya ni. Okey, kalau student boleh pergi library untuk tengok komik Rajab Had. Okey, untuk para pelajar mungkin boleh ke library untuk mungkin generasi sekarang tak sempat baca majalah gila-gila dan tak pernah jumpa komik Selendang Seterugaya, Mawar dan sebagainya. Mungkin boleh pergi ke perpustakaan. Library kita ada koleksi Rajab Had. Ya, mungkin boleh pergi perpustakaan dan boleh para pelajar refer lah untuk mengetahui tentang apa sebenarnya yang Dr. Julina sedang perkatakan sekarang. Jadi masa tak sesuai untuk kita nak sambung kepada Q&A yang seterusnya. Selepas ni mungkin segala Q&A boleh terus hantarkan ke FB Live kami di SOTA
dan mungkin Dr. Julina boleh direct reply dalam Facebook tersebut. Dan saya terpaksa tamatkan sesi ROF pada kali ini yang terlebih panjang. Saya mohon maaf kepada semua di atas kekurangan yang ada, dan mungkin ada kata-kata akhir daripada Dr. Julina sebelum kami tamatkan sesi ROF pada hari ini. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Saya harap perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu, dan for those who interested to have this info sharing, you can go to Wacana Seni, last year Wacana Seni, so you can have a look in English version. Okey, so berdasarkan topik perbincangan pada hari ini, apa yang saya dapat rangkumkan dan simpulkan adalah bagaimana komik juga mampu mempengaruhi pembaca dalam tindakan dan perlakuan seharian kita, sama ada negatif ataupun ke arah positif. Dan saya nak petik satu ayat daripada apa yang Dr. Julina cakapkan tadi, bahawa kekuatan jiwa dan iman akan menjadikan seseorang itu lebih bahagia dan sejahtera. Cinta yang abadi ialah cinta kepada Tuhan, iaitu Allah. Terima kasih banyak kepada semua partisipan. Kita jumpa lagi pada RF bulan depan bersama pembentang yang lain pula. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.